بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya tukar sikit waktu. Saya cakap pukul 11 dulu. InsyaAllah ada sikit luangan masa. Jadi saya akan cakap ini dengan tajuk seperti yang tertera itu, The Future is Now, right? Bagi saya sekejap, tuan-tuan dan puan, dari 2-3 sahabat minta saya sharekan dengan dia orang. Saya punya link sebab dia orang tak dapat mengikuti. Okey, Alhamdulillah. Saya akan mula dengan tajuk ini, The Future is Now. Satu tajuk yang very interesting. Alhamdulillah, saya dapat juga feedback daripada tulisan ringkas tadi. Dapat sambutan daripada beberapa orang daripada utara tanah air dan juga di selatan. Hubung dengan tajuk, dia orang cakap tajuk is very timely. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita ini sembang-sembang. Dengan arti kata, dapat sikit lah kita share dengan tuan-tuan dan perempuan. Mungkin tuan-tuan dan perempuan punya idea-idea yang tertentu dan lebih baik dan lebih bernas. Jadi mari kita sama-sama berbincang. Secara tak langsung kita merongkaikan sesuatu yang kita cuba nak selesaikan. Ataupun yang kedua, mungkin dengan sesi yang ringkas dan pendek ini dapat sikit banyak membantu sahabat-sahabat kita yang mencuba mencari cara tertentu untuk mengatasi sesuatu, termasuklah kita sendiri, itu saya sendiri dan sebagainya. Bila kita the future is now, sebab dengan sekarang lah maka kita akan menuju ke masa depan. So bila kita future tu ialah di sini bertolak daripada kita ada sekarang. Zaman yang mana sekarang kita berada di era sosial, era exponential organization, exponential growth, dan di era yang mana kita melalui pandemik COVID-19. So ini merupakan keadaan sebenar. So kita mestilah bertapak di dunia yang nyata. Alhamdulillah. Jadi beberapa, saya terbaca beberapa artikel di dalam bulan Februari tahun 2020 bercakap dengan tajuk yang sama, tetapi penumpuan dan penekanan diberi pada satu sudut, iaitu sudut penghilangan. The future penghilangan itu di US dan UK. Tetapi di sini yang saya cuba nak bincang dengan tuan-tuan dan perempuan ialah bagaimana kita nak cuba atasi sekarang ni. What we have now, that insyaAllah we have the future. That we have now and then we are going to the future. Kita ada di dunia dan di akhirat. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih pada sahabat-sahabat yang sudi masuk dan yang ada ruang masa masuk mengikutinya. Saya tahu ramai yang tak dapat masuk, ramai yang masih bekerja, dan ada setengahnya masih sibuk dengan tugas-tugas masing-masing. InsyaAllah saya akan cakap lebih kurang, kalau Tuhan izin, kalau tidak interaksi yang ini mungkinlah kita lanjutkan sikit pada 20 ataupun 30 minit. Jika sekiranya ada permintaan daripada sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini merupakan sesuatu yang saya ingin sharekan setakat mana yang saya mampu
Sebab di luar sana tuan-tuan dan perempuan yang di depan saya ni semua ada hebat. Sebab yang bercakap ni kurang banyak ilmu, tapi yang mendiam diri tu memang banyak ilmu. Jadi mungkin kita sama-sama lah tuan-tuan bagi sikit hadiah bagaimana dan tuan-tuan rasa benda ni berfaedah pada semua. Ya. Kedua, yang mana tuan-tuan dapat melihat, belum menyatakan sama ada suara saya boleh dengar dengan jelas atau tidak. Saya takut nanti saya cakap seorang-seorang. Yang kedua, adakah gambar dengan jelas? Di tempat saya ni sekarang ni nampak redup, macam nak hujan. Jadi tolong bagi sikit maklumat kepada saya sekiranya tuan-tuan rasa dapat mendengar dan gambar dengan jelas dan tidak terputus-putus dan sebagainya. Okay, saya mengalu-alukan pendapat dan sharing tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi di sinilah yang saya cuba rangkaikan bagaimana kita nak berbincang berhubung dengan future. Saya dapat tidak tuan-tuan buat beberapa permintaan daripada sahabat kita. Okay. Okay. Ramai lagi kan cuba nak masuk tu. InsyaAllah. Tajuk ni very interesting tuan-tuan dan puan sebab dia ada relevan dengan apa yang kita lalui sekarang ni. Dan insyaAllah saya rasa apa yang pertama kita melihat ialah kita melihat pada realiti. So realiti sekarang ni ialah sesuatu yang ada tetapi tak all the time dan selalunya sama setiap masa. Itu realitinya. Kalau yang sama setiap masa ni yang merupakan satu contextual ataupun sesuatu yang telah berlaku, iaitu what is happen. But reality is there thing, absences, not yet arrived, something yet to come. Alright. Dari sinilah tuan-tuan dan puan kita dapat merasa bahawa sesuatu yang kita cakap kadang-kadang tu hari ni lain, mungkin esok hujan, sekarang tak hujan, kita tak tahu. Jadi itulah sikit sebanyak kita kata apa yang kita lalui sekarang ni memberi sedikit gambaran kepada kita apa yang kita rasa keperluan ada. Saya bagi misalan kepada tuan-tuan dan perempuan, kalau kita fokus something that we don't have, we can focus on the experience. Right. Pertama sekali, we have to focus on our experience. Kalau kita fokus on our experience, kita fokus pada 3 benda, iaitu hubungan, relationship. Bagaimana hubungan pada relationship, iaitu pertama sekali, kita melihat apa intention kita dengan ilmu kita ada dan macam mana kita interact dan bagaimana identiti. Dan dari sini kita akan melihat perubahan the reality yang kita lalui sekarang. Ya. Saya dapati di sini ada sedikit permintaan tuan-tuan dan puan. Nanti saya maklum. Alhamdulillah. Permintaan, soalan, dia orang tak masuk ke Facebook, mereka hantar WhatsApp kepada saya. Okey. InsyaAllah. Jadi kalau tuan-tuan rasa benda ni faedah, tuan-tuan minta terus share dan sebagainya. Okey, mengapa kita kata perlunya kita melihat pada apa yang kita lalui, iaitu bagaimana kita berfikir sekarang ni. Kalau fikir daripada segi AI pun, Artificial Intelligence, dia guna teknik yang sama juga. Reality sekarang ni dia menggunakan big language, dia menggunakan deep language dan very big machine, jadi senang lah kesa data dan mencukupi untuk membuat sesuatu telahan ataupun sebagainya.
Jadi bila kita berhubungan relationship, dia tak lari pada 3 benda, iaitu kita punya pengalaman dan juga kita punya intention dan bagaimana kita interaksi. Identity ni termasuklah what you want to achieve, itu dia. Jadi by doing that means kita melihat daripada sudut sekarang, bukan masa depan. Sekarang what is happening to us, by looking at that, kita boleh menuju ke masa hadapan. Tetapi ada juga setengah area yang dia kata kan, kita kena melihat daripada sudut pembangunan ataupun sudut pembangunan peningkatan sesuatu yang kita lalui dan kita hadapi sekarang. Misalnya, sebab tu dia kata kita memerlukan, dia kata realign kita punya mindset. Ataupun satu sudut lagi dia kata disruption mindset. Bila tersebut dengan disruption mindset, kita tak boleh lari kepada 3 area yang mana menentukan perjalanan untuk kita menghadapi masa depan. Yang pertama sekali ialah kita melihat 3 benda, iaitu satu, apa yang kita hadapi sekarang ni, di mana kita berada, supaya kita boleh memperelokkan lagi apa kita lalui. Dengan arti kata mengambil kira perkembangan yang perubahan kita lalui sekarang. Jadi di sinilah letaknya cara-cara untuk kita mengatasinya. Dan di sini juga merupakan satu step yang mana menuju kepada disruption mindset. Jadi how you say kata now, the future now, iaitu apa yang kita buat sekarang, apa tindakan yang kita ambil sekarang merupakan sesuatu keperluan untuk sekarang dan masa depan. Sebab tu kalau apa kata sesuatu dengan pemikiran kita pakai selalu, kita selalu bila macam saya sebut sesuatu sekarang ni, tentulah berteras kepada sesuatu yang sedang kita berfikir. Bila sesuatu kita berfikir pula, dan kadang-kadang sebab tu dalam developmental coaching dia kata dia ada dua elemen seseorang itu bercakap. Kan? Bukan sekadar berfikir, dia ada satu yang dipanggil social emotional atau perkataan kasar yang dikatakan perasaan, feeling, feels. So daripada cognitive development kepada social emotional development. Itu meletakkan kemampuan seseorang berfikir seperti mana yang disebutkan di dalam sesuatu kita hadapi. Mungkin sesuatu kita nampak tak operasional, ya, tetapi bagi orang sesuatu dia boleh ubahkan benda yang sama, tapi jika operasional dengan ubahnya matlamat, strategi dan keperluan yang ada dengan menggunakan tool-tool yang sudah ada. Maka di situlah lahirnya disruption ataupun disruptive technology. Jadi disruptive technology seperti kita tahu, dia hasil dari pemikiran dengan tidak ada penciptaan benda baru, dengan menggunakan teknik yang terbaru tetapi alat-alat yang sedia ada dan dapat dikumpulkan dalam bentuk dia kata democratization. Democratization dia kata dia boleh mudah digunakan pakai. Dia tak payah cipta, jadi benda yang dulu berpisah-pisah dia boleh cantumkan satu, dijadikan sekali. Jadi di sinilah dia kata 6D yang saya sebut dulu, iaitu bagaimana kita membantu seseorang yang membuat sesuatu. Kalau dulunya dia tak apa clear, sekarang ni dia cukup clear. Sebab pertama sekali dia nak buat, iaitu dia tentukan bahawa benda yang dia buat tu democratize. Jadi orang boleh dapat dengan mudah. Benda tu dicipta, tak ada masalah, senang saja. Dan yang kedua, kalau dulu benda tu besar-besar lain jadi kecil, senang kan? Salah satunya apa yang kita ada ialah handphone kita. Handphone kita merupakan satu smartphone. Dia meliputi kesemuanya. Sebab di zaman ni kalau ikut Salim Ismail, iaitu yang buat discovery jumpa dengan Exponential Organization dengan grup dia mengatakan jika kita menggunakan handphone sendiri pun kita boleh menggunakan sesuatu untuk kebaikan tanpa kita ada ubah-ubah apa sesuatu pun, cuma how we use it. Because sekarang ni kalau kita tak faham, dia kata free open source, software yang besar yang kita boleh pakai seperti Google dan sebagainya. Maka di sinilah kalau tuan-tuan dan perempuan fikir balik, apa yang saya beritahu kepada tuan-tuan ini merupakan sesuatu yang memerlukan pengalaman. Sebab tu kita hanya melihat pada pengalaman kita. Kalau tak boleh, maka di sinilah keperluannya ada seorang coach. Maka di sinilah coach membantu seseorang become more kreatif, more inovatif. Dan kalau tuan-tuan nak tahu lagi, ikutilah kursus kami yang kami akan buat free pada 3 bulan ni, iaitu pada hari Sabtu. 2 hari lagi, besok Jumaat, hari Sabtu kita akan jalankan yang saya bagi free saja, iaitu menerangkan macam mana kita nak be kreatif, inovatif dan sebagainya, dan apakah yang dimaksudkan dengan algoritma, bagaimana algoritma leader. Dan benda yang saya sebut ni semua
membantu kita mengetahui sesuatu. Secara langsung kita dapat mencipta dia panggil disruptive technologies. Okey, disruptive technology itu memang banyak tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hasil apa yang saya sampai ni dengan arti kata, selepas kita berfikir tadi, maka insyaAllah bolehlah kita mula buat sesuatu. Jadi kalau kita tak fikir, dan susah kita nak buat sesuatu. Alright? Okey. Dan lagi satu, kalau kita fikir balik daripada satu sudut lagi, iaitu sudut yang seringkali kita melihat dan kita cuba memahami, iaitu fokus. Jadi kita kena fokus melalui pengalaman yang kita ada, tetapi sejauh mana kita boleh fokus tertakluk pada kita punya pengalaman, kebolehan berfikir dan menggunakan pakai cipta rasa yang Tuhan bagi kepada kita untuk melihat sesuatu. Tetapi dengan adanya seorang coach yang terlatih, yang certified dan sebagainya, dia boleh membantu kita lebih memperelokkan lagi pemikiran kita. Dia boleh cuba cari jalan mengeluarkan potensi yang ada pada diri kita. Mungkin kita tak tahu, kita tak sedari. Tetapi selepas kita berbincang dengan dia, cara dia berinteraksi yang kita menyebabkan kita lebih jelas matlamat kita. Kita punya intention. Dan intention kita tu jadi lebih hebat lagi. Dia berbentuk dengan, dia kata apa? Lebih masif. Bagaimana lebih masif? Saya akan terang kat tuan-tuan yang kata-kata masif. Bila kita masif tu, sesuatu kita melihat tu dia meliputi keseluruhan. Apa? Keseluruhan matlamat dan keadaan yang kita lalui sekarang. Sebab tu kalau tuan-tuan melihat balik, bila orang kata melihat sesuatu yang masif tu, dia meliputi kesemua sekali. Apa yang dia kata kesemua? Sekurang-kurangnya benda tu dia jadi macam transformative. Dia berubah langsung cara kita melihat sesuatu. Yang pertama sekali kita tengok senang kan? Adakah yang kita fikir itu mudah dan senang dipahami? Itu kata nak letakkan matlamat. Yang kedua, sama ada sesuatu kita cakap tu dan kita pegang sekali, adakah ada sesuatu yang mencabar, sesuatu yang kata membantu kita lebih kuat dan sebagainya dari sudut mencapai matlamat kita. Dan di ketiga juga dia mengikutkan sama ada kita berkemampuan melihat sesuatu yang beri makna menuju kepada matlamat yang kita nak capai. Jadi kita boleh berfikir balik. Ini baru satu sudut saja, iaitu kita melihat pada sudut yang kata massive, transformative purpose. Kemudian sekiranya kita berubah sesuatu, adakah lebih baik daripada kita lalui sekarang? Kalau soalan ni kita jawab, maka matlamat kita nak memkukuhkan. Jadi matlamat itu sendiri is a strong motivator yang menggalakkan kita terus maju ke depan. Dan daripada sinilah dengan adanya coach yang membantu kita menyebabkan kita mendapat sesuatu yang unik. Unik mungkin bagi kita unik, bagi orang lain tak unik. Tapi bagi kita unik sebab ianya bersesuaian dan berpadan dengan apa yang kita lalui dan apa yang kita rasai dan keperluan yang ada pada kita. Dari sini kita boleh orang kata memberi makna, kita bagi mendefinisikan mengapa sesuatu yang kita pilih untuk buat. Mengapa kita memilih matlamat yang sedemikian. Mengapa kita meletak organisasi kita yang kita lalui sekarang ni ke atas landasan yang saya cakap. Dan seterusnya, dia juga tak secara langsung meningkatkan kita punya minat, terutama sekali sebagai tuan punya syarikat, iaitu seorang yang bersifat kepimpinan. Ya. Pemimpin is not a manager. A manager is doing work. Pemimpin is to lead the people. Right? Jadi, itu membezakan. Jadi, kalau kita dah faham semua, adakah kita lalui semua, kita boleh menghadapi sesuatu dan dapat menghubungkan antara kita dengan orang bawah kita dengan nyata. Menunjuk kata, leader will make their people fully focused. Jadi, secara tak langsung kita menghadapi sekarang ni sebab Allah kata, jadi manusia di khalifah muka bumi. Allah dah kata dah. Dan Allah kata, manusia dijadikan dia adalah sebaik-baik kejadian. Maka daripada sinilah tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang saya cakap ni, telah menzahirkan, telah menceritakan bagaimana perlunya, ya, bagaimana perlunya kita memahami sekarang. The future is now. So kalau lah sekiranya apa yang saya bincang dengan tuan-tuan ini berfaedah, please share. Jadi kalau tuan-tuan tak dapat mendengar lagi, sekiranya tuan-tuan mendengar recordingnya nanti, saya harap tuan-tuan tolong share dan forwardkan kepada kawan-kawan kita yang ada. Dengan arti kata, dia orang pun dapat memahaminya. Dan benda ni memanglah boleh lagi kita bincang khas, iaitu
pada hari Sabtu ni, yang mana kita ramai banyak dah register untuk mengikuti kursus pada 1 bulan. Dan itu teknik yang terbaru. Jadi mana teknik dia ada model teknik abad ke-21 yang mana dia menekankan kepada empathy. But we don't have to be smarter, right? What means smarter to us? What it means smart to us, itu yang mustahak. What it means smart to us, secara tak langsung dia memberi idea kepada kita bahawa sesuatu yang kita hadapi sekarang ni, kita tak payah jadi smarter than machine, right? Because machine is our tool, but how we make a choice merupakan satu pilihan. Jadi kita kena build the future now. Secara tak langsung, how to build it? We have also to build our future customer. Jadi bila adanya future customer, secara tak langsung kita boleh secara tak langsung melihat bahawa perkembangan masa depan kita lebih clear. Sekarang ni saya nak flash sikit, ada 1 minit, saya nak cakap hanya setengah jam. Saya nak share sedikit. Jadi saya cuba share kalau boleh. Tak ada. Okay. Minta maaf tak dapat nak share oleh sebab tadi saya tertutup, jadi tak dapat saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan. Jadi saya dah cakap lebih kurang 22 minit. Jadi kalau tuan-tuan ada soalan, sila kemukakan. Dan tuan-tuan boleh tengok video ni, saya tak off kan. Because dengan pemikiran sedemikian menyebabkan kita, the future is now. Secara tak langsung, saya memberi sikit idea bagaimana kita cari jalan usaha meningkatkan sesuatu kita laksanakan. Sebab sekarang ni kalau ikut apa yang kita lalui sekarang tuan-tuan dan perempuan, kebanyakan perubahan berlaku. Handphone pun tak sampai setahun dah update dia punya new edition dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok dari sini, maka apa yang kita lalui, rupanya tuan-tuan dan perempuan ada kebaikan. Cuma kalau kita tak memahaminya, kita perlu bantuan daripada seorang coach. Coach dia tak bagi jawapan, dia membantu kita mencari solution sendiri, berteraskan kepada kemampuan yang ada pada diri kita, mengikut kemampuan dan kebolehan yang kita lakukan. Okey tuan-tuan dan puan, saya dah cakap dekat 23 minit, dekat 25 minit. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kalau tuan-tuan dapat dengar recording ni, sila share. Mudah-mudahan dapat memberi sikit faedah kepada tuan-tuan. Dan kemungkinan kalau ada masalah sikit tadi, petang, mungkin around 5 something kan, boleh saya buat live lagi dalam 5-20 petang. Mudah-mudahan sama-sama memberi sedikit kebaikan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan, itu adalah kelemahan saya. Jadi saya minta bantuan daripada tuan-tuan dan perempuan, tolong memperelokkan lagi apa yang patut saya sampaikan for sharing purposes. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan dan perempuan petang ni ataupun besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.